di dalam pemikiran umat Islam, khususnya yang menjadi bahan ataupun yang menjadi sasaran utama bagi kelompok yang bencikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama yang sangat benar dan tidak ada agama yang lebih tinggi melainkan agama Allah. Kerana apa? Kerana kebanyakan kelompok manusia yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ini, mereka mengambil daripada slogan yang dibawa oleh Iblis. Bila mana Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipanjangkan umurnya. Dan Iblis dia minta kepada Allah untuk dipanjangkan umur. Bila mana dia tidak mahu sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini adalah mazhab Iblis yang pertama, i'timad 'alal 'aql. Beliau berpegang, Iblis ini berpegang dengan akal bahawa tidak boleh untuk kita lakukan, mesti buat ni kena ada sebab. Yalah, ini dipanggil hikmah dalam Islam. Dan kemudian dia sebut seolah-olah di sini antara arahan daripada Allah, yakni wahyu daripada Allah, untuk Allah Ta'ala katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Kenapa Iblis aba pada ketika tersebut? Kenapa para malaikat mengikut pada ketika itu? Ini bermaksud orang yang mengikut dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melihat kepada sebab. Bila Allah sebut, ikut. Bila Rasulullah SAW kata, ikut. Ini adalah mazhab para malaikat. Orang yang banyak mempertikaikan, mempersoalkan, sebenarnya ini adalah mazhab Iblis yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala tak sebut dalam surah Nuh, belakang kali ke surah tengah-tengah. Surah Baqarah mula-mula kali Allah Ta'ala sebut dah. Lepas mana adanya Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan sifat orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la Raiba Fihi, ayat beriman 5 ayat. Kemudian cerita berkenaan dengan golongan orang-orang yang mana kafir dengan hukum Allah Ta'ala. Kemudian dicerita berkenaan dengan golongan munafik yang melawan dengan Allah 13 ayat. Banyak gila. Cerita bab orang munafik dia paling banyak sekali. Habis bab berkenaan tersebut, maka diceritakan berkenaan dengan ramai orang yang kufur kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan nyamuk dan Allah Ta'ala jadikan binatang yang kecil sebagai tahaddi ataupun sebagai cabaran kepada orang lain untuk fikirkan bahawa yang menjadikan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimasukkan kisah malaikat dan iblis. Malaikat dan iblis ceritanya cerita berkenaan dengan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini kata para ulama, Al-Imam Al-Mahalli radhiyallahu anhu dalam tafsir Jalalain, dia mengatakan bahawa iaitu bermaksud itraqur ra'si, yakni menundukkan kepala di depan Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak meletakkan jabhah di sini, tidak meletakkan dahi di tanah, tapi menundukkan kepala di depan Nabi Adam. Bila Nabi Adam dimasukkan roh, maka para malaikat menundukkan kepala mereka beramai-ramai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, hormatan bihi, hormat dengan Nabi Adam. Kenapa? Karena menghormati Nabi Adam pada ketika tersebut adalah arahan Allah. Maka secara tak langsung mereka telah mengikuti arahan Allah pada ketika tersebut. Iblis tidak. Iblis kata tak boleh. Mana boleh? Dia daripada tanah, aku daripada api. Sepatutnya ni dia panggil ajaran apa ni pula? Dia panggil aqlaniyah yang dibawa oleh Iblis. Maksudnya iktimat dengan akal. Kemudian yang kedua, kena yang tinggi, patutnya yang kejadian dia rasa aku ni jadikan daripada api, sepatutnya api ni lebih mulia. Dia tidak nampak mulia tu dimuliakan oleh Allah, tapi dimuliakan oleh diri sendiri dan dengan akal peribadi dia. Sebab tu ni panggil apa ni? Seolah-olah Iblis dia nak bawa hurriyatul ta'bir, hurriyatul ra'i, kebebasan dalam berbicara tapi tidak mengikut kepada apa yang disebutkan oleh Allah. Akhirnya dia jatuh dan dia terjemuh dalam neraka Allah Ta'ala. Sebelum dia dikeluarkan daripada syurga Allah Ta'ala, maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku untuk aku sesatkan Bani Adam, ini anak-anak kepada lelaki ini. Jadi di sini mazhab yang datang selepas itu adalah yang mana mengikut kepada manhaj yang dibawa oleh guru besar mereka, iaitu Iblis la'natullah alaihi. Ingatlah, Iblis adalah punca utama yang mana hadirnya aliran-aliran mazhab yang akhirnya kesemua mereka ini tumpuan tuju mereka di mana? Islam. Karena Islam adalah agama yang mana 100% berpandukan kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat kepada interpretasi ataupun yang dikeluarkan daripada Al-Quranul Karim berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita meninggalkan para ulama
yang mereka ini mewarisi ilmu daripada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka disinilah hadirnya kelompok ini. Dan bila mana dah Allah Ta'ala jadikan Al-Quranul Karim, turunkan kalam Allah, kemudian bila mana Allah Ta'ala jadikan Rasulullah SAW dan para Rasul yang terdahulu, bila matinya Rasul, maka Nabi sebut Al-ulama warasatul anbiya, para ulama ini adalah pewaris para Nabi. Maka kelompok ini kalau kita tengok balik, mereka punya modus operandi tidak sama, tidak beza, sama aja modus operandi dia sama. Yang pertama akan membawa tasykik kepada Al-Quranul Karim, yang kedua akan bawa tasykik kepada sunnah Rasulullah SAW. Mereka bahagi tugas, elok kan? Maka bahagi. Jadi ada bahagian yang mana mentasykik, bahagian berkenaan dengan pemikiran umat Islam dalam bab akidah. Ada yang akan menafikan berkenaan dengan kepentingan, keperluan para ulama dalam dunia Islam. Ulama tidak diperlukan lagi, semua orang boleh bahaskan hukum agama Allah. Nampak tak? Apa ni dia punya kesinambungan daripada mazhab iblis yang saya maksudkan tadi. Nah, mazhab inilah yang telah merosakkan pemikiran umat, dan inilah yang telah ditepuk. Iblis tepuk tangan lah ni lah. Dia tengok dah berjaya sikit, tapi tidak berjaya selagi mana ada pewaris-pewaris para Nabi, yang mana Allah Ta'ala janjikan Islam ini tidak akan jatuh sampailah hari kiamat.